وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أقطان ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Selasa 21 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 28 September 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 66 tahun yang merupakan kes 5019. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Pada hari ini, sebanyak 113 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 6,813 orang. Terdapat 47 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 6347 yang mengandungi 6 kes, kluster 6425 4 kes, kluster 6427 5 kes,
dan kluster 6678 mengandungi 5 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 1848. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 113 kluster. Sementara itu, terdapat 2 kes import yang dicatat pada hari ini yang mana kedua-duanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila 15 September 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684. Manakala terdapat 44 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 139 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,582 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,185 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,137 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 344,445 ujian. Di kesempatan ini, marilah kita berdoa semoga segala usaha kita ini semua telah mengawal penularan COVID-19 di negara ini dipermudahkan dan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Semoga penularan COVID-19 akan dapat dibendung dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati dan melindungi kita semua dari segala kemudaratan yang tidak diingini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. DJM Sembrono Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister of Education. My first question is for Minister of Health. Recently, Datuk shared the map of comprising of positive cases in Mukim. For the last 7 days, 3 Mukim were in red, while 8 were in orange zone. Should the resident of this at the red zone be more careful? Okey, terima kasih. Semalam tadi anda mengongsikan mengenai dengan mukim-mukim yang red zone inilah, hot zone. Jadi di sana ialah untuk peringatan lah bagi penduduk yang tinggal di mukim berkenaan. Di sana tu maksudnya dalam seminggu ni lebih daripada 80 orang ada positif. Jadi dengan adanya banyak macam itu, terutama di mukimat tu adalah amat penting lagi bagi diorang di sana untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan lah seperti beli barang makan dan sebagainya. Dan bukan itu saja, untuk melawat rumah-rumah ke sebelahnya, ke jiran-jirannya pun jangan buat masa ni. So ini supaya orang ramai lebih faham kalau ada red zone itu maksudnya resikonya sangat tinggi lah. So diharap semua orang memainkan peranan yang penting dalam berjaga-jaga dan nasihat-menasihati antara lain supaya tidak keluar rumah kecuali perlu. Second question is, as of 26th of September, 61.1% of population have at least 1 dose of vaccine and 38.3% has completed their second dose. Do Datuk think that we will achieve herd immunity by end of next month even? InsyaAllah dengan ada vaccination, dengan ada donasi vaksin baru-baru ini juga, InsyaAllah Tani merancang sebelum akhir tahun ini mendapat campur penuntut apa sekarang 12 ke 17 tahun
at least 80% penduduk negara ni divaksinasi. As the mass swabbing is underway, there are many positive cases that have been detected. Is the people who underwent mass swabbing will be under isolation until their result out? Yes, selepas di swab, diorang diarahkan untuk menunggu di rumah masing-masing lah. So, but usually the results for them ini quite quick lah. Within the next few hours dikeluarkan. My last question is about we have seen a huge new cluster in Seremban cluster. Can Datuk share some detail about this cluster? Kluster Seremban ni ialah pusat perindustrian lah. Di sini ada prawn farming. So pekerjanya memang ramai lah. Dan dorang tinggal pun, of course, ya banyak ni because dorang tinggal in dormitories. Tapi dormitoriesnya ada section-section pulang. Walaupun ramai macam ni, dorang dapat masih menjalankan the farming and business lah, because they have macam BCP plan. So tapi yang kena quarantine, they are put at a separate quarters. Of course yang positif masuk lah. Setakat ni positif is dalam 155 orang from that place alone. But seperti saya nyatakan tadi, pekerjanya memang ramai lah. Terima kasih, Muhammad. Okay. My next question is for Minister of Education. Some parents have found it online learning is not as effective as classroom learning. Can Datuk share with us what your comment on this? And is the ministry thinking of improving online learning in the future? Terima kasih atas soalan tersebut. Online learning memang ada dalam perancangan MOE untuk dimasukkan dalam what we call blended learning akan datang lah. Dan untuk supayanya lebih efektif, kita beberapa inisiatif lah pun dibuat, especially mengenai dengan professional development untuk para guru supaya mereka lebih cekap, lebih mahir untuk mengadakan online learning. So perkara ni baru jadinya yang mengambil masa, dan diharapkan kalau sudah banyak melaksanakan professional development, sekarang ia menjadi lebih mahir. So itu yang dibuat masa ini, dan juga diperbanyakkan digital resources untuk menolong bukan saja guru tapi juga pada para pelajar agar mereka dapat mengakses relevant digital resources untuk membantu pembelajaran dan pengajaran mereka lah. Dan selain dari itu, banyak lagi yang diadakan seperti sharing di antara guru-guru yang lebih mahir dengan yang guru-guru lain, dan juga untuk melatih kanak-kanak agar mereka lebih mandiri dan dapat melaksanakan online learning itu. Ini salah satu cara untuk memberikan bagaimana online learning ini lebih efektif lah. So this is proses kita ni, dan diharapkan nanti akan lebih efektif as we go forward. As Brunei will be using the school assessment grade and not the result of Cambridge, some parents are worried about accreditation to apply for further study in overseas as well as scholarship. Can Datuk reassure the parents on this? Thank you. Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk menjawabnya, Kementerian Pendidikan telah pun menerima assurance daripada pihak Cambridge yang mana telah pun memberitahu bahawa tiada perbezaan dalam pensijilan yang akan dikeluarkan oleh pihak Cambridge International sama ada berdasarkan peperiksaan ataupun school based grades. Ianya adalah sama tanpa membezakan laluan kepada pencapaian grade-grade tersebut. So ini ada komunikasi daripada Cambridge International tersendiri, dan itu yang telah pun diberikan dan di-share, dan diharapkan yang akan memberi keyakinan kepada semua pihak bahawa sertifikat itu
memang masih daripada Cambridge dan ianya diperakui oleh Cambridge. My next question is, what kind of assistance have the Ministry of Education provided to help students who are underprivileged and can't afford to buy printer for use of exam? Some teachers have taken the initiative to buy extra printer just to lend to student. Ya, sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih pada guru-guru yang telah pun go out of the way untuk menolong ia punya pelajar-pelajar and dari Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah telah pun memberikan kerjasama kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan peruntukan school fund kalau dapat untuk menyenangkan mereka untuk menolong pelajar-pelajar yang memerlukan. Jadinya memang ada sudah beberapa bantuan yang telah pun diberikan melalui menggunakan school fund masing-masing dan juga ada juga usaha-usaha untuk memberikan fasiliti lain seperti printer dan juga fotokopi untuk pada sekolah yang memerlukan seperti yang berlaku pada tani punya first wave dulu tu. The challenge untuk pada second wave ni kadang-kadang dari segi itulah tani punya supply chain dan juga pergerakan tu. Tapi insya-Allah perkara ini akan dapat tani atasi dan bantuan itu akan diberikan sebaik mungkin. Terima kasih Yang Berhormat. Selamat petang Yang Berhormat Yang Menteri, saya Nalisa dari Bruneian. Soalan ini diajukan kepada Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk, untuk pencerahan dan clarification, mungkin ada penuntut-penuntut dan ibu bapa maupun guru-guru di luar sana bertanya-tanya. Adakah ada pengekalan kelas terhadap penuntut-penuntut ataupun student retention due to attendance? Memandangkan keadaan kita ni mengenai dengan menghadapi COVID-19 ni kan, and semuanya online kan, jadinya memang dan juga dalam SPN 21 ada tani punya guideline yang penahanan darjah nang dada. So and then lagi tekanan kita ni dalam pandemik ni, so perkara-perkara ni dipahami lah. Jadinya tapi yang diperlukan ialah kerjasama dari pelajar-pelajar dan ibu bapa agar kedatangan mereka tidak affected sebab kalau ia tidak hadir aksesnya ke pembelajaran dan pengajaran berkurangan dan itu akan menimbulkan ada learning deficit and then memerlukan learning support nanti. Jadinya perkara ini yang diamati dan akan di follow up lah agar ianya dapat ditangani sebab pembelajaran pelajar-pelajar kita ni ia continuous kan. So kalau ada learning deficit itu harus ditangani dengan learning support program itu. So seterusnya Yang Berhormat, mengenai pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk memerlukan devices dan untuk memudah cara pembelajaran mereka, kita ni tahu juga target kementerian adalah 5,000 devices dan dalam 1,000 lebih telah diagihkan. Mohon pencerahan Yang Berhormat, bagaimanakah pihak kementerian memastikan tiada penuntut yang ketinggalan dalam mendapatkan kemudahan ini dan how do these students yang belum ada perantian ini cope up with their learning currently? Masa ini ada kerjasama dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk mengusahakan macam mana kita ni dapat mengadakan peranti atau devices untuk yang dapatkan dilonkan. So ada usaha ni and diharapkan akan dapat dilaksanakan secepat mungkin untuk membantu perkara ini dan juga yang dapat juga diberikan masa ni ada seperti yang lalu juga usaha untuk memberikan home pack learning so pada pelajar-pelajar yang tidak dapat tidak mempunyai peranti atau devices ni. So itu cara yang dapat diberikan dan juga masa ni ada yang pelajar yang mempunyai telefon pun ada yang boleh juga kan, ada yang kreatif dengan guru-gurunya.
So inisiatif-inisiatif inilah yang dia adakan dan diharapkan as we move forward akan datang perkara ini dapat ditangani dan itu je lah dapat bantu untuk mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka dengan atas talian itu. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Syamil Hassan dari Media Permata. Di sini ada satu saja soalan yang diajukan kepada Menteri Pendidikan. Yang berhormat Datuk, seperti yang berhormat Datuk jelaskan dalam sidang media kemarin bahawa peperiksaan PSR dirancang akan diadakan pada 15 November nanti. Oleh yang demikian, adakah terdapat plan B dalam perancangan Kementerian Pendidikan sekiranya perancangan awal tersebut tidak dapat dilaksanakan atas sebab keadaan semasa ketika itu? Jika sekiranya ada, bolehkah Yang Berhormat Datuk jelaskan apa dia plan B tersebut? Ini adalah agar guru-guru boleh bersedia lebih awal dalam menyediakan perkara-perkara yang diperlukan. Mohon pencerahan. Terima kasih atas soalan tersebut. Memang dalam perancangan Kementerian Pendidikan ada plan B jika peperiksaan secara fizikal tidak dapat dilakukan pada PSR, peperiksaan sekolah rendah itu, dan sebenarnya ia juga ditunggu dengan perkembangan penularan COVID-19 ini. Terutama sekarang ada lagi tadi punya assessment pada insyaAllah 3 bulan Oktober ni, dan di sana akan dikongsikan apa plan B itu, dan ianya tidaklah jauh daripada yang kita lakukan dengan peringkat O-level yang menggunakan school based assessment yang telah dorang buat selama ni. So itulah yang akan diterangkan nanti lebih lanjut bila ianya diperlukan. So memang ada plan B, dan perkara ni masa ni sedang diusahakan dan juga dibincangkan dengan kementerian dan juga para sekolah, pemimpin-pemimpin sekolah, dan diharapkan juga dengan sekarang dapat juga dibincangkan dengan para ibu bapa supaya tani sama-sama dapat membuat assessment yang baik untuk kanak-kanak kita ni ataupun student kita ni meneruskan pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.